Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam ini. Pengajian kitab Al-Hikam pada malam Jumaat di Masjid Pasir Ris, Singapura. Ya, para jemaah sekalian, seperti biasa kita mulakan dengan kita berzikir kepada Allah Ta'ala, khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita, dan sama-sama kita istighfar minta ampun pada Allah, dan kita mengingati akan kalimat tauhid kita kepada Allah dan menyebut nama Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila tahara ashabil abrar ajma'in wa ila hadrati sultan awliya was salihin. Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa amadana bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'ana bi barakati wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah وخصوصا شيخنا مرشدنا رابطنا السلافي بن مسلم عبد القادر منصور بن قادر جل بغدادي شهد الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم وأتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثر من قولي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال في قلبي الله فنصره ومعينه في الدارين هو الله واغفر لنا يا الله 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 الله
Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuh ala arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama mengikuti pengajian kitab Al-Hikam pada malam Jumaat ini lepas solat Isyak di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris, Singapura. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan dalam iman dalam Islam dan husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah yang dimulki Allah, dalam pelajaran kitab Al-Hikam yang lama, ya, kita hikam yang lama, kita telah sampai di muka surat yang ke-80 dalam membicarakan kalam hikmah yang ke-57, iaitu jangan meninggalkan zikir. Mungkin mereka yang memegang kitab yang baru mungkin tak sampai muka surat 80 lah, ya. Pokoknya dia melihat kalam hikmahnya 57 dan ada sambungannya di muka surat sebelah. Jadi kalau mereka yang belum ada kitab hikam, yang nakkan kitab hikam ni, boleh message kepada saya. InsyaAllah kita akan dapatkan, ya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah dipesan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala, pengarang kitab hikam ini. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya. Dan demikian juga kepada Ustaz Salim Bahrasim yang menjadi penterjemah kitab ini. Semoga Allah tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya. Kepada kedua-dua guru kita itu, kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pesanan daripada guru kita Al-Imam Ibnu Athaillah Iskandari, jangan meninggalkan zikir. Jadi diberikan sebabnya. Andai kata kalau kita zikir tidak khusyuk, itu lebih baik daripada langsung tak zikir. Kalau sekiranya kita zikir, lidah kita menyebut nama Allah, anggota tubuh badan kita dalam kita duduk dalam berzikir ingat pada Allah. Walaupun hati kita lalai, tapi kita dalam ibadat. Kalau dia tak zikir, lidah dia tak sebut nama Allah, apa yang dia akan buat? Dia akan berbual kosong. Apa yang dia akan cakap? Dia akan mengumpat, mengata. Dan tubuh badan dia tidak dalam tempat ibadat, bahkan tempat-tempatnya maksiat ataupun tempat-tempat kelalaian. Nampak?
Jadi bagi orang yang berzikir, oh ustaz saya zikir ni saya tak khusyuk lah. Tak apa, biar. Duduk zikir juga. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita, Allah akan berikan khusyuk dalam kita punya zikir. Dan apabila kita khusyuk zikir kita, mudah-mudahan Allah angkatkan pula dapat kita merasakan hati kita tu dekat dengan Allah Ta'ala. Dan apabila hati kita tu dekat dengan Allah Ta'ala, ke hadrat Allah, mudah-mudahan Allah bukakan lagi kasyaf. Sehingga kita hanya nampak kebesaran Allah, kita tak nampak lagi kebesaran manusia. Kita tenggelam dalam kebesaran Allah Ta'ala. Kita fana dengan Allah. Tak mustahil. Kerana, وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Yang demikian itu tidaklah menjadi susah bagi Allah. Allah, dia maha kuasa. Kun fayakun aja. Jadi semua. Tapi, itu semua dengan gerak pada Allah. Tapi Allah tengok pada kita punya kesungguhan kita. Orang ni sungguh-sungguh zikir. Okeylah, bagi dia khusyuk lah. Orang ni sungguh-sungguh dia zikir. Okey, bukakanlah pintu hijab. Orang ni sungguh-sungguh dia zikir. Okey, angkatkan darjat dia. Masya Allah. Itu Allah Ta'ala punya kuasa. Kita hamba. Kita hanya jalankan saja. Hati kita ni milik Allah. Kita pun nak tukar hati kita, nak jadikan dia khusyuk, nak jadikan dia tu rasa hadrat dengan Allah Ta'ala, duduk berhadapan dengan Allah. Tak mudah. Kerana yang menguasai hati kita ialah Allah. Sebab tu Nabi mengajar kita doa, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati aku atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub wal absar, wahai yang memaling-malingkan hati dan pandangan mata hati, sarrif qulubana ala taatik, palingkanlah hati kami menghadap kepada taat padamu. Tu kita minta pada Allah. Sebab yang menguasai hati kita ni Allah. Yang kita hanya pada zahir saja, lidah kita yang zahir kita berzikir. Tapi yang memberikan kesan pada hati kita ialah Allah SWT. Itulah dia tuan-tuan. Jadi kita dah sebutkan dalam pelajaran lepas ya, zikir ni mempunyai banyak faedah, banyak kesan, banyak kebaikan dia. Pernah Nabi Musa AS satu masa minta kepada Allah, Ya Allah, berikanlah aku zat zikir yang untuk aku berzikir pada namamu. Maka Allah kata, Ya Musa, bacalah La ilaha illallah. Maka Nabi Musa kata, Ya Allah, ini semua orang dah tahu. Aku nak something yang tak ada siapa yang tahu, khas untuk aku. Maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa AS, Ya Musa, kalau kau meletakkan 7 petala langit dan 7 petala bumi di satu dacing, dan kau meletakkan satu kalimah La ilaha illallah, lebih berat lagi satu kalimah La ilaha illallah daripada 7 langit dan 7 bumi. Masya Allah. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kita zikir La ilaha illallah. Ustaz, kenapa zikir kita pusing-pusing kepala? Pusing kepala ni ada ni rahsia dia juga. Sebab apabila kita baca La ilaha illallah, jadi kita asalnya kita tarik daripada pusat kita. La ilaha illallah. Allah tu kita campakkan, kita hentakkan ke hati kita. Kenapa? Nak dipecahkan hijab-hijab. Nak dipecahkan karat-karat yang menutupi hati kita. Hati kita ni dah tertutup dengan karat dosa-dosa, lalai, dunia, macam-macam. Jadi kita nak pecahkan dia. Nak pecahkan dia, mesti kita hentakkan sikit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi bila dia dah laju tu, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi bila Allah tu, kita hentakkan sikit. Kuatkan sikit. Macam jugalah kalau besi dah karat. Besi karat tu kalau kita hentak perlahan-lahan, tong, tong, dia tak pecah karat dia. Dia kena pam, pam. Pelenting karat-karat dia. Macam itulah ibaratnya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Hati kita ni dah lalai sangat. Ya, bukan kerana ustaz berapa nak baca zikir kuat-kuat Allah Ta'ala tak dengar ke? Bukan Allah tak dengar, tapi hati kau yang tak dengar tu. Hati kau tertutup telinga dia, tertutup mata dia. Ustaz, hati pun ada telinga, ada mata. Ya, macam mana kita jasmani ada anggota zahir kita, ada mata, ada telinga. Macam tu juga hati kita pun ada mata, ada telinga. Sebab tu Allah Ta'ala mengatakan, Man kana fi hazi a'ma, wa huwa fil akhirati a'ma, wa adallu sabila. Siapa yang buta di dunia,
maka dia akan lebih buta di akhirat, dia akan sesat jalannya. Buta kat dunia, jadi orang buta semua jadi sesat ke akhirat. Bukan buta mata ni, mata hati. Nampak? Hati pun ada mata. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya tidaklah buta mata dia, tapi yang buta ialah mata hati yang dalam dada dia. Itu. Jadi kita ni tuan-tuan bila zikir ni kita jangan segan-segan lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang kita segan-segan tengok ada orang menyanyi terpekik-pekik, melalak-melalak, tak ada segan. Yang buat dosa terpekik-pekik ni tak ada masuk, tak ada malu. Kita nak sebut nama Allah, kita malu. Habis ustaz nanti orang kata kita apa? Tengok tempat lah juga. Kalau kita kat rumah, kat masjid, kita ramai-ramai zikir, tak apalah. Kalau tepi itu berjalan, bacalah perlahan-lahan. Tapi kalau orang yang nak menuduh orang-orang zikir ni, ini betul-betul ni riak lah, ini menunjuk-nunjuk lah, ini dah tak betul lah. Sebenarnya itu memang dalam hadis Nabi dia sebut. Uzkurullah hatta yuqalu majnun. Zikirlah kamu pada Allah sampai dikatakan kamu gila. Ustaz, sampai kata kita gila. Tapi yang kata kita gila tu siapa? Orang munafik. Itulah Nabi sebut dalam hadis lain. Uzkurullah hatta yaqulul munafiquna annakum majnun. Kama qala alaihi salatu wassalam. Zikirlah kamu pada Allah sampai orang munafik mengatakan kamu ini gila. Yang kata kamu gila tu orang munafik. Munafik tu orang pura-pura Islam, tapi hati dia tak Islam. Sebab orang munafik ni memang dia tu tak suka zikir. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tak berzikir pada Allah illa qalila, mereka sikit saja. Sikit tu kenapa? Supaya orang tahulah dia Islam. Kalau tak langsung tak zikir, nanti orang kata dia munafik pula. Jadi dia sebutlah zikir Allah, Allah, tapi tak ada orang. Malas lah. Ada orang sebut-sebut subhanallah, subhanallah. Macam tu. Na'udzubillah min zalik. Baik, begitulah juga Sayyidina Ali radhiyallahu an. Pada pelajaran kita lepas kita telah sebutkan sepotong hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu an minta kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengajarkan dia satu amalan yang mudah dan yang pendek dan yang cepat menyampaikan seorang hamba kepada Allah. Nampak? Yang mudah, yang pendek dan yang cepat sampaikan seorang hamba pada Allah. Jadi Nabi kata, maka senantiasalah kau berzikir wahai Ali. Pesanan Nabi. Jadi kalau kita nak sembahyang, ada orang tak sihat, nak sembahyang susah. Nak puasa, lagi ada orang tak tahan lapar, nak puasa pun susah. Nak keluar, nak sedekah kalau tak ada duit, tak boleh nak sedekah. Tapi zikir, semua orang boleh buat. Kalau orang yang sakit pun boleh zikir, orang yang sihat pun boleh zikir, orang kaya pun boleh zikir, orang miskin pun boleh zikir. Orang yang perempuan uzur pun boleh zikir. Tapi kalau ibadat yang lain ada terhad. Kalau salat, perempuan uzur tak boleh. Kalau sekiranya puasa, kalau sekiranya uzur tak boleh, orang sakit tak boleh. Kalau zakat, orang yang ada rezeki, yang tak ada rezeki, tak ada zakat. Tapi zikir, semua orang boleh buat. Tua, muda, kaya, miskin, orang sakit, orang sihat, semua orang boleh buat. Orang perempuan uzur, perempuan bersih, semua boleh buat. Alhamdulillah. Sebab tu Nabi SAW memberitahu pada Sayyidina Ali, kau tanyakan amalan yang mendekatkan seorang hamba pada Allah, tapi yang mudah dan yang pendek. Ini dia mudah, pendek. Subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ini satu kemurahan Allah, yang rahmat Allah mudahkan untuk kita untuk dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila Nabi SAW mengajarkan pada Sayyidina Ali untuk membanyakkan zikir, maka Sayyidina Ali pun berkata pada Nabi, ya Rasulullah, semua orang berzikir kepada Allah. Jadi Sayyidina Ali ni nak kalau boleh amalan yang lain pada lain lah. Macam kisah Nabi Musa tadilah, nak zikir yang lain pada yang lain. Jadi Nabi berkata, ya Ali, tidak akan bangkit kiamat selagi ada orang di atas muka bumi yang menyebut nama Allah. Nampak? Selagi ada orang sebut nama Allah, tak akan bangkit kiamat.
Powernya kuasa tu, nama Allah. Dunia yang begitu, yang kita sudah penuh dengan dosa, yang sudah berat dah, syarat dah, nak tunggu kiamat saja, masih lagi tetap, masih lagi dia bergerak, masih lagi dia berputar keliling matahari, masih lagi dia boleh diduduki di atasnya. Kerana ada satu orang saja yang sebut Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Powernya nama Allah. Nampak tuan-tuan? Sebab itulah kita dalam masa kita zikir, antara kita zikir ialah Allah. Sebut nama Allah. Ada orang komen pula, ini zikir Allah, Allah ni mana ada? Astaghfirullah. Tengok Al-Quran. Fazkurullah, Allah kata. Uzkur tu sebut. Allah. Fazkurullah. Sebut akan nama Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbika. Tasbih pada Tuhan, nama Tuhanmu, Rabbikal a'la, yang maha tinggi. Wazkur rabbak, iaitu zikir kamu, sebutkan nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan kita? Allah. La ilaha illallah. Ini dah akhir zaman, tuan-tuan. Orang yang nak zikir pun dia kata sesat. Yang tak zikir tu, yang terpekik, termelolong tu, nyanyi tu, orang kata tak ada segan silu, tak kata sesat. Inilah akhir zaman. Memang kita sudah di akhir zaman. Sebab tu kita tengok balak macam-macam turun. Ini balak yang turun yang kita sekarang ni, COVID ke apa ke benda ke, belum habis lagi. Ini baru bukan kata starting, dah on the road sekarang. On the road. Na'udzubillah. Kita tak mau. Semua kita mengharap tahun ini, tahun yang akan lebih baik pada tahun lepas. Tahun ini akan menjadi cerah kembali seperti sedia kala. Jangan kita expect macam tu. Tahun ini adalah merupakan sambungannya, dan dia akan terus. Sebab Nabi dah sebut, ma ya'ti zamanun illa huwa syarrun mimma qabla. Tidak akan datang satu zaman melainkan dia adalah lebih jahat lagi daripada sebelumnya. Jahat tu daripada segi manusianya, dan jahat tu daripada segi kecelakaannya. Kita tengok manusia sekarang, mana ada segan silu lagi nak buat maksiat, ambil gambar lagi, tunjukkan, tontonkan lagi pada orang, nak buat maksiat. Nak buat perkara yang tak dibuat melainkan hanya di dalam bilik oleh suami isteri saja, tapi dipaparkan pula pada dunia. Kemudian diajak pula orang buat macam tu. Na'udzubillah. Nah, ini dah memang kita dah di akhir zaman. Dah banyak tanda. Sebab tu kita ni pun jangan kita lalai. Jangan kita asyik dengan dunia. Memang kita nak cari dunia, tapi cari dunia sekadar keperluan kita. Jangan kita terlalu sibuk sampai tak ada masa nak ibadat, tak ada masa nak berzikir, tak ada masa nak baca selawat. Pernah seorang wali Allah, dia bermimpi dengan Rasulullah SAW pada zaman kita ini. Ya Rasulullah, bagaimana keadaan umat ini yang sudah tertimpa dengan bermacam musibah? Apakah jalan keluarnya ya Rasulullah? Nabi SAW memberi jawapan. Jalan keluarnya daripada musibah ini ialah memperbanyakkan selawat atasku. Banyakkan selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Antara zikir ialah selawat pada Nabi SAW. Jadi zikir ini maknanya mengingati Allah. Mengingati Allah tu dengan kita sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Antara zikir juga dengan kita menyebutkan nama Sayyidina Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kerana itu perintah Allah. Allah sendiri pun berselawat pada Nabi SAW. Ada tak Allah Ta'ala perintah pada sesuatu ibadat, Allah Ta'ala lakukan, Allah perintah kita salat. Ada tak Allah salat, Allah perintah kita puasa? Ada tak Allah puasa? Tak ada. Tapi bila Allah nak perintah kita selawat pada Nabi, Allah sendiri selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nak menunjukkan apa? Tingginya darjatnya Nabi kita SAW, dan sangat tinggi faedahnya selawat. Jadi bila selawat ni, dia menahan balak daripada turun kepada kita. Kenapa Ustaz ambil kita ni tak selawat? Kita tak selawat, kita selawat. Tapi selawat kita belum cukup power lagi. Macam mana nak power tu? Banyakkan selawat. Anak, isteri, keluarga, kaum, masyarakat semua, mari kita selawat. Kalau semua orang berselawat, Allah akan tahan balak. Kenapa? Allah dah janji. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim.
Allah tidak akan azab mereka selagi engkau ya Muhammad ada bersama-sama mereka. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka itu beristighfar, minta ampun pada Allah. Jadi Ustaz, Nabi dah tak ada. Betul, Nabi tak ada. Tapi kita hadirkan Nabi bersama kita dengan banyakkan selawat pada Nabi SAW. Bila kita banyak selawat, maka akan terhindarlah segala musibah, bala, bencana. Itulah tuan-tuan. Hari ini orang mencari obat, vaksin. Inilah vaksin kita. Selawat pada Nabi SAW. Dan banyakkan istighfar. Astaghfirullah. Kita dah baik dosa dah. Sebab tu Allah turunkan bala. Astaghfirullahalazim. Sebab tu kita mula pengajian kita tadi ingat istighfar. Kita baca dengan la ilaha illallah. Kita sebut dengan nama Allah. Semuanya ada dalam Quran dan hadis. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu disuruh Nabi untuk membaca zikrullah. Maka Sayyidina Ali pun bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa azkurullah ya Rasulullah?" Bagaimana aku nak berzikir ya Rasulullah? Apakah Sayyidina Ali tak tahu zikir selama ni? Tahu. Tapi nak ambil barakah. Supaya Nabi ajarkan dia dan dia dapat barakah direct link. Ataupun talian tu direct dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata pada Sayyidina Ali, ini saya ambil daripada kitab Iqazul Imam. Kitab ini mensyarahkan kitab hikam ya. Dalam buku hikam tak ada ni. Hadis ni, kisah Sayyidina Ali ni dalam kitab hikam, dalam kitab syarah hikam ya. Jadi apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ghammid ainaka, tutupkan mata kau, pejamkan mata. Kemudian dengarkan daripada aku 3 kali. Kemudian sebutkan selepas aku itu 3 kali. Nabi pun baca la ilaha illallah 3 kali. Kemudian Sayyidina Ali pun baca la ilaha illallah. Ustaz, Sayyidina Ali tak tahu baca la ilaha illallah. Tahu, tapi ini barakah. Barakah tu apa maksudnya? Iaitu Nabi SAW, cahaya nur Nabi SAW tu limpahkan kepada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali dapat macam orang kata ikatan talian. Dan daripada Sayyidina Ali pula diajar kepada muridnya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ajar pula pada muridnya Habib Al-Ajmi. Dan daripada Habib Al-Ajmi ajarkan pula pada muridnya sampailah kepada kita. Itulah dia yang dinamakan silsilah. Silsilah itu rantaian. Itulah ulama-ulama tarekat kita. Ya, tarekat Qadariyah, tarekat Syazaliyah, tarekat Ahmadiyah dan sebagainya. Ini ustaz ni tarekat ni apa ni? Semua orang buat zikir suka-suka. Tak ada. Zikir-zikir diorang ni semua ada daripada gurunya sampailah kepada sahabat. Antaranya sampai Sayyidina Ali, antaranya sampai pada Salman Farisi, antaranya sampai pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum dan sampai daripada ambil pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka buat rekaan, tidak. Amalan-amalan tarekat ni semua adalah mempunyai sanad. Sanad tu apa? Sandaran, iaitu silsilah, rantaian yang mengikatkan mereka sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada keberkahannya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Jadi dalam masa, jadi orang yang ambil ustaz kita tak ada ambil ijazah tarekat ni semua, habis kita nak zikir, itu boleh zikir saja. Zikir saja itu pun tak ada masalah. Boleh, pahala tetap pahala. Ya, sebab tu dalam hadis pun dah ada dah. Ya, siapa baca la ilaha illallah, siapa baca astagfirullah, siapa baca selawat, semua dah ada pahala dia. Cuma bila kita ada ijazah tu maknanya keizinan daripada guru kita, yang mana guru kita daripada gurunya sampai kepada Rasulullah SAW, maka dia adalah merupakan rantaian yang bercahaya. Macam kita kata rantaian tasbih ni, dia terikat. Walaupun dah 100 biji pun, dia tak jatuh. Pasal apa? Pasal dia ada terikat. Macam itulah, walaupun kita dah 1000 tahun dengan Nabi SAW, walaupun dah 1400 tahun, tapi kita masih lagi dapat keberkatan kerana dia ada link dia. Macam wire, elektrik, wire dia jalan terus. Dah sampai 1000 batu pun, dia ada link dia juga. Dia masih lagi dapat power dia. Itulah kelebihannya. Ya, tapi tak ada salah ya kalau nak zikir dengan tanpa ada ijazah. Tapi kalau nak ambil ijazah, biarlah daripada guru yang betul-betul ya. Sebab kadang-kadang guru-guru ni pun maaf sajalah ya. Ada yang ambil kesempatan untuk dapat kekayaan, dapat kedudukan. Jadi itu pun kita kena waspada. Sebab zaman sekarang ni, Allah ya, macam-macam ada lah. Kita tak mau nak cakap lah ya.
Tapi kita dah dengar juga ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi itulah sebagai sambungan daripada apa yang telah kita bicarakan pada pelajaran lepas. Maka pada malam ini kita masuk sambungan dia di muka surat sebelah. Muka surat yang ke-80. Firman Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kamu kepadaku, nescaya aku berzikir kepada kamu. Kita zikir pada Allah, Allah zikir pada kita. Macam mana Ustaz? Kita zikir tu, kita menyebut nama Allah. Allah pula menyebut nama kita. Allah sebut nama kita. Kita zikir pada Allah, menyebut nama Allah. Allah zikir pada kita di hadapan para malaikat. Ini hamba aku, si Fulan bin si Fulan. Sekarang sedang menyebut nama aku. Sedang memuji aku. Sedang menyanjung aku. Jadi itulah dia. Jadi Allah Ta'ala. Kita ingat pada Allah. Kita ingat pada Allah, Allah ingat kepada kita. Kita lupa pada Allah, Allah lupakan kita. Ini sekarang ni, maaf ya, kita dalam keadaan susah COVID ni. Ini sebenarnya satu peringatan Allah. Kamu dah lalai sangat. Sibuk dengan dunia kerja kamu dah lupa pada aku. Bagi COVID. Dah bagi COVID, tak ingat juga pada Allah. Lantak orang lah. Maaflah tuan-tuan ya, ibaratnya macam tu. Tapi bila kita dapat lepas COVID ni, kita pun insaf. Astaghfirullah. Kembali kita pada Allah. Kita ingat pada Allah, Allah ingat balik pada kita. Apa yang kita minta, Allah kabulkan pula. Itulah dia tuan-tuan ya. Dan begitu juga dalam hadis Allah Ta'ala telah berfirman. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku selalu mengikuti sangkaan hambaku terhadap diriku. Maknanya, bagaimana kita sangka pada Allah, begitulah Allah perlakukan pada diri kita. Kita sangka Allah takkan nak tolong kita, takkan dapat kita selesai daripada masalah COVID ni, mana boleh. Kalau kita kau sangka pada Allah, kau pasal lah. Macam itulah aku beri pada kau. Tapi kalau kita kata, yang boleh tolong kita hanya Allah. Dia saja yang boleh sembuhkan kita. Dia saja yang boleh selamatkan kita. Macam mana kita sangka pada Allah, begitulah Allah akan lakukan juga. Allah akan hilangkan. Berapa banyak penyakit dulu-dulu. Yang MERS-CoV, yang SARS, Ebola, macam-macam penyakit-penyakit yang bahaya. Tapi sudah selesai hilang. Begitu saja. Tak ada apa-apa vaksin, tak ada apa hilang. Tapi ini COVID ni tak hilang-hilang lagi. Dah setahun dah. Sebab manusia tak insaf, tak ingat pada Allah, nak balik pada Allah. Dah dalam COVID ni pun masih lagi dosa lagi, maksiat lagi, masih lagi bebas dengan perbuatan nafsu dia yang jahat. Jadi Allah kata, biarkan korang nak macam ni, biarkan. Duduklah COVID dengan korang. Maaf tuan-tuan ya. Jadi kita kena muhasabah diri kita. Kita ni macam mana dengan Allah Ta'ala. Ni Allah dah bagi peringatan, kita masih lalai. Salat kita masih lalai lagi. Bacaan Quran kita tak baca. Masih kita dengan maaf kata jantan betina. Dan dalam COVID ni pun, kau tak tengok ke negeri jiran dengan banjir sampai rumah tenggelam? Tak tengok ke negeri jiran sampai gempa bumi bergoyang? Nak kena macam tu baru nak insaf, baru nak tobat. Astaghfirullah. Tapi begitulah manusia ni. Selagi tak kena depan biji mata dia, selagi itulah dia masih, itu orang sana, itu orang sana. Dia tak rasa diri dia. Kalau dah kena biji mata dia, maknanya dah sampai nyawa malaikat nak ambil dia, astagfirullah. Macam, tak gunalah macam tu. Astagfirullah, ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Maafkanlah kami ni sudah lalai daripada-Mu, ya Allah. Kami banyak melakukan dosa dan maksiat, maafkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, pimpinlah kami ke jalan Kau ridai. Janganlah Kau biarkan kami dikuasai nafsu dan syaitan, ya Allah. Bantulah kami, ya Rahman, dengan berkat kekasih kami Rasulullah SAW. Amin, ya Rabbal Alamin. Mintalah pada Allah, tuan-tuan, ya. Maka, dan aku selalu menyertainya ketika dia berzikir padaku. Allah Ta'ala kata, wa ana ma'ahu idza zakarni. Aku bersama-sama dia ketika dia zikir kepada aku. Jadi bila kita zikir,
Allah, Allah. Allah bersama kita. Kita baca la ilaha illallah. Allah bersama dengan kita. Ustaz, Allah bersama kita. Mana dia mana? Kau ingat Allah bertubuh badan bergemuk besar tinggi? Tidak. Maha suci Allah. Allah tak berupa dan tak bertempat. Dan maha suci Allah daripada segala penyerupaan. Tapi berserta Allah tu dengan ilmunya. Berserta Allah dengan bantuannya. Berserta Allah dengan rahmatnya. Jadi kita sekarang nak melepaskan diri daripada musibah. Banyakkan zikir. Allah akan berserta dengan kita. Banyakkan selawat. Allah akan turunkan rahmat kepada kita. Kan Nabi dia kata, siapa selawat aku sekali, Allah akan curahkan 10 kali selawat. Apa mana selawat? Selawat itu rahmat. Mana 10 rahmat. Terhindar semua balak-balak musibah. Kena banyakkan selawat Nabi SAW. Banyakkan zikir. Ini sambungan lagi daripada hadis tadi. Jika dia berzikir dalam hati peribadinya, aku pun berzikir pada yang dalam diriku. Ini sambung lagi hadisnya, cuma tak tulis bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab ni tu panjang lagi lah ya. Jadi kalau kita zikir dalam hati kita, Allah, Allah dalam hati. Maka Allah Ta'ala pun berzikir kepada kita dalam dirinya. Macam mana? Maknanya Allah pun mengingati kita. Allah ingat si fulan ni, hamba aku ni, ingat pada aku. Maknanya malaikat tak tahu, tapi Allah tahu. Hamba ni ingat pada aku, hamba ni zikir pada aku. Dan jika dia berzikir pada aku di depan umum, aku pun berzikir pada yang di muka umum yang lebih baik dari golongannya. Kalau kita berzikir depan umum tu makna beramai-ramai. Makna kita dalam masjid atau dalam satu kumpulan zikir. Allah, 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 Allah. Biasa kan, kadang kita tengok video tu, orang zikir Allah, la ilaha illallah. Ramai dia orang zikir ramai. Allah pun zikir kita. Maknanya sebut nama kita di hadapan umum yang lebih baik lagi. Depan siapa? Depan para malaikat. Malaikat semua ingat si fulan. Sebut nama kita. One by one. Sedang berzikir nama aku ni. Masya Allah. Antara kita dengan malaikat Salbimul. Malaikat suci bersih. Tak ada dosa. Itulah dia tuan-tuan. Jadi di sini juga satu hadis ini sebagai bukti boleh berzikir beramai-ramai. Yang di mana ada orang dia mengatakan ini zikir ramai-ramai ni bid'ah. Nabi tak buat zikir ramai-ramai. Jawapan kita, tak baca hadis ke? Ini hadis Nabi sebut, Allah Ta'ala kata siapa zikir beramai-ramai, aku pun zikir akan nama dia beramai-ramai. Iaitu dengan para malaikat. Dan bila ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat pada yang sehasta. Dan bila ia mendekat padaku sehasta, aku mendekat pada yang sedepa. Dan bila ia datang padaku berjalan, aku datang kepada yang berjalan cepat, iaitu berlari. Masya Allah. Allah Ta'ala ni maha penyayang. Kita usaha sikit nak dekatkan dia pada Allah. Usaha macam ibarat macam kita berjalan satu jengkal. Allah datang pada kita lebih cepat lagi satu hasta. Kita datang pada Allah seperti ibarat satu hasta kita melangkah. Allah datang pada kita satu depa. Satu depa. Kita datang pada Allah berjalan. Allah datang pada kita berlari. Maknanya, usahalah sikit. Usaha sikit tu akan dapat balasan yang banyak dari Allah. Jangan malaslah. Jangan malas. Seorang nak belajar, nak lulus periksa. Besok nak periksa. Dia tidur malam? Tak tidur malam. Dia baca. Nak siap periksa ni. Tension. Kita nak menghadap Allah dah tentu-tentu nak mati dah. Tak tahu bila. Mungkin malam ni, mungkin besok nak menghadap pada Allah. Relax saja. Nantilah besok aku buat dah. Nantilah. Tak. Ibadat kita masih compang-camping lagi. Allahu Akbar. Itulah kita kena insaf lah ya. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, tiada suatu kewajipan yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya, melainkan ada batas-batasnya. Itu yang kita sebut tadi ya. Semua ibadat ada batasnya. Iaitu kalau zakat, orang yang ada harta. Puasa, orang yang sihat yang boleh puasa.
Salat orang yang tak ada uzur. Kalau perempuan uzur tak boleh salat. Kemudian bagi orang-orang yang uzur dimaafkan bila tidak dapat melakukannya. Orang yang uzur dimaafkan. Kenapa kau tak puasa? Saya uzur, saya datang uzur haid. Okey. Saya uzur, saya sakit. Okey, nanti balik habis nanti qada. Nampak? Kecuali zikir, maka tidak ada batas dan tidak ada uzur yang dapat diterima untuk tidak berzikir, kecuali kalaulah berubah akal dia. Mana kalau jadi gila. Itu aja. Nampak? Jadi orang nak berzikir ni tak ada excuse lah. Oh, kenapa awak tak berzikir? Susahlah, saya uzur lah. Kenapa ni? Uzur boleh zikir. Kenapa uzur tak boleh zikir? Saya tak ada wuduk lah, tak boleh lah. Saya tak ada pakaian yang cantik. Pakaian cantik ni bukan nak salat. Ini kita zikir. Nampak? Itulah dituntut. Jadi maknanya zikir ni 24 jam kita boleh lakukan tanpa ada batas-batas, melainkan ialah kalau kita dalam tandas tak boleh kita zikir lah, tu dah tentu, ya. Melainkan kalau orang yang dah gila apa nak buat? Sebab itulah Allah Taala memuji orang-orang berzikir ni. Apa Allah Taala kata? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini ayat yang ke-190 daripada asalnya ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi dan perselisihan siang dan malam adalah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Berakal yang sempurna. Nah, siapa dia orang berakal sempurna? Orang PAS tinggi, dapat degree tinggi, dapat markah tinggi, dapat gaji besar, dapat bisnes maju. Tidak. Yang berakal sempurna Allah telah sebutkan dalam ayatnya, liulil albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bagi orang-orang yang sempurna akal ialah mereka yang selalu berzikir pada Allah sambil berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring di atas pinggangnya. Nah, kenapa Allah telah sebutkan 3 sifat ni? Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Nak menunjukkan orang ini berzikir terus menerus, tak ada stop, non-stop. Sebab kalau orang tu tak berdiri, dia duduk. Kalau tak duduk, dia baring. Ada tak yang keempat? Tak diri, tak duduk, tak baring. Macam mana? Tak ada. Jadi itulah dia. Maknanya orang yang selalu berzikir. Ayat ini nak menunjukkan orang yang selalu berzikir. Itulah orang yang Allah katakan orang yang bijak. Bukan pasal dia PAS tinggi, bukan dia gaji besar, bukan pasal dia dapat kedudukan pangkat tinggi. Tak ada. Itu dunia saja. Yelah, tak apalah dia nak dunia, dia nak pangkat besar, dia nak PAS tinggi, tak apa. Kita pun tak kata haram. Taklah. Itu dosa. Tapi jangan sampai tinggal ibadat. Nak PAS, nak tinggi, nak dapat markah penuh. Nak kita kata nak buat projek yang betul-betul perfect 100%. Sembahyang tak buat, baca Quran tak ada, belajar agama tak ada. Ini jadi apa? Berapa lama kau nak hidup dengan macam ni? 1000 tahun? Tak ada. 100 tahun pun tak ada. Besok lusa mati pun tak tahu. Allah, itulah manusia tertipu. Tertipu dia. Tapi itulah yang digembar-gemborkan oleh orang zaman sekarang. Kalau orang tu dapat gaji besar, dapat pangkat nama, dapat kelulusan tinggi, digembar-gembor. Tapi orang yang nak ahli ibadat, yang patut kita sokong mereka, yang lagi belajar agama, yang kita sokong mereka, kita tak ambil berat pun pada mereka. Yelah, bukan semua, tapi begitulah keadaan yang berlaku, ya. Itulah dia. Dan Allah firmankan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratahu wa asila. Hai sekalian orang beriman, berzikirlah kamu pada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi Allah suruh zikir banyak-banyak. Macam mana ustaz kita nak kata banyak? Bila kita rasa banyaknya zikir. Jadi zikir banyak. Itu baru banyak. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu apa yang zikir? Itu lalai. Duk zikir subhanallah, tengok kanan, tengok kiri. Patut subhanallah tu kita tafakur, maha suci Allah, maha suci Allah. Ini dalam solat tu kita lalai, tak ingat pada Allah.
Banyak kelemahan kita. Ya Allah ampunkanlah kami. Ya Allah maafkanlah kami. Ya Allah pimpinlah kami ke jalan keridhaan Rahman dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Zikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Dan tasbihlah kamu mengagungkan Allah pada pagi dan petang. Disuruh kita bertasbih. Sembahyang tasbih, zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau boleh setiap hari, sepaling-paling kurang. Ni kalau kita tak ada ambil apa-apa ijazah, tak ada apa-apa ambil tariqah, kita amalkan zikir, 3 zikir. Istighfar 100 kali pagi, 100 kali petang. Petang tu lepas asar, atau lepas maghrib, atau lepas isyak. Dan baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali pagi dan 100 kali petang. Dan kita baca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. 100 kali pagi, 100 kali petang. Ini paling minimum sekali. Kalau lah kita sibuk sangat kan. Istighfar dan baca tasbih dan baca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara ni jangan tinggal. Kalau dapat lebih bagus lagi, ya. Kalau hanya ada ambil bai'an, ada ambil zikir tarekat ke dengan para masyarakat, itu amalkan. Tapi yang mereka tak ada apa-apa, 3 perkara ni. Dan Quran jangan tinggal. Pagi, petang, malam bila ada kelapangan terus baca Quran. Itu kita amalkan. Minta pada Allah selamatkan kita daripada penyakit COVID-19 ni. Dia saja yang boleh selamatkan kita. Vaksin-vaksin yang ada sekarang ni ialah usaha manusia, tapi usaha manusia tak terjamin. Kita pun belum try lagi. Belum sampai setahun lagi vaksinnya. Belum tahu lagi apa yang akan berlaku selepas setahun, lepas 2 tahun. Kita pun tak tahu. Minta Allah selamatkan saja. Tapi pasti kalau daripada Allah, selamat insyaAllah. Yang ini pagi, siang, petang, malam, di darat, di laut, di udara, pergi dan tidak pergi. Makna musafir ke tak musafir ke. Yang ini pada segala tempat dan masa. Bagi yang kaya, yang miskin, yang sihat, yang sakit. Terang-terangan atau sembunyian, dalam keadaan kita terang depan orang ramai ataupun kita dalam sendirian. Dengan lisan atau dengan hati. Lidah dengan hati. Orang tak nampak kita zikir, tapi hati kita zikir. Allah, Allah. Dan pada segala hal keadaan. Itulah kita disuruh zikir yang banyak. Allahu alam. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah kami daripada ahli zikir, ya Allah. Bukakanlah mata hati kami untuk mendapatkan rasa manis dan lazat dalam berzikir padamu, ya Allah. Bantulah kami untuk jadi hamba-Mu yang salih, ya Allah. Kami tahu kami banyak langgar larangan-Mu, banyak kami tinggalkan perintah-Mu. Ampun dan maafkanlah kami, ya Allah. Maafkanlah ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, dan segala muslim-muslimat yang hidup dan yang mati, ya Allah. Selamatkanlah kami di waktu amal sakratul maut. Izinkanlah kami mengucap kalimah la ilaha illallah di saat akhir umur kami, ya Rahman. Terimalah doa kami. Matikanlah kami semua dalam husnul khatimah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, dan sembuhkanlah penyakit anak-anak yang sedang sakit. Nur Fatimah Syifa binti Nazih Muhammad, dan juga kau sembuhkanlah sakitnya Inayah binti Talal Hamdan, dan mereka yang sedang sakit daripada saudara mara kami, keluarga kami, sahabat anda kami, dan mereka yang mengikuti pengajian ini online ini, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit mereka, penyakit zahir dan penyakit batin, ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya tuan-tuan, maaf sajalah ya dalam penyampaian saya mungkin dia tersilap kata, terkasar bahasa. Yang mana benar itu daripada Allah, yang salah silap itu kelemahan saya sendiri, kebodohan saya dan kebebalan saya. Maaf sajalah ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita malam ni dibawa oleh Masjid Al-Istighfar di Pasir Ris, Singapura. Tuan-tuan bermurah hatilah berderma kepada pihak masjid dengan nombor akaun yang ada tertera di hadapan kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu amal kita di sisi Allah Ta'ala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita akhir yang baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.